Sebelum kami memulakan rentasan berita malam ini, Jom Channel ingin membuat permohonan maaf secara terbuka kepada saudara Saiful Adli Abdul Wahab dalam isu sos McDonald yang tular baru-baru ini. Dalam Fokus 545 yang bertarikh 27 September lalu, pihak kami menyatakan bahawa beliau merupakan ahli politik pembangkang, iaitu Parti Bersatu. Tetapi sebenarnya, saudara Saiful Adli telah memaklumkan bahawa beliau tidak pernah menyertai mana-mana parti politik sejak berlakunya langkah Sheraton pada Februari 2020. Pihak Jom Channel juga telah menarik balik berita berkenaan daripada disiarkan serta-merta, sejurus ianya dimaklumkan oleh pihak saudara Saiful Adli sendiri. Sekali lagi pihak Jom Channel memohon maaf atas kekhilafan itu. Rentasan berita edisi 1459 bersama saya Zawaz Yusof dan antara paparan utama malam ini. Bila kera mendapat bunga. Perikatan Nasional bina negara dengan fitnah. Kerajaan mendengar keluh kesah rakyat. Adakah pemfitnah madu untuk insaf? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kota Lama Dr. Hafizah Mustaqim menepis anggapan mudah koyak berikutan keputusan beliau meneruskan tindakan undang-undang terhadap Menteri Besar Kelantan Datuk Mohamed Nasruddin Daud. Dr. Hafizah memberitahu beliau sudah menyerahkan semua urusan tindakan selepas ini kepada kumpulan peguamnya. Memang kita sudah serahkan urusan seterusnya kepada peguam. Saya ingin tekankan bahawa tiada siapa yang koyak di sini, katanya mengenai perkembangan tuntutan samannya terhadap Nasruddin. Beliau juga yakin dengan tindakan yang diambil dan dalam pada masa yang sama tetap meneruskan agenda pembangunan di kawasan beliau. Saya bersama Adun Galas Muhammad Syahbuddin Hashim akan teruskan daripada sudut perundangan dan perkara itu diuruskan peguam, tambahnya. Dr. Hafizah dan Muhammad Syahbuddin masing-masing daripada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional memenangi kerusi DUN pada pilihan raya negeri Kelantan yang lalu. Tindakan itu susulan Muhammad Nasruddin yang juga Adun meranti gagal membuat permohonan maaf sebagaimana dituntut berhubung kenyataan yang melabelkan Dr. Hafizah dan Muhammad Syahbuddin sebagai kumpulan yang menentang perjuangan Islam. Sebelum ini 20 Ogos lalu, Menteri Besar Kelantan itu pernah mengingatkan pihak lawan iaitu BN dan juga PH kononnya supaya jangan mudah koyak dalam berpolitik. Beliau berkata demikian kononnya sebagai mengulas tindakan Wakil Rakyat Dewan Undangan Negeri Dun Galas dan Kota Lama yang menuntut permohonan maaf secara terbuka dalam tempoh 7 hari. Kita kalau hendak terlibat dalam politik jangan mudah koyak, katanya angkuh tanpa ada rasa bersalah. Dalam pada itu, Wakil Rakyat Dun Meranti itu tetap mempertahankan kenyataan yang pernah dibuat, kononnya jelas dan nyata menyebut melawan perjuangan Islam dan bukan melawan Islam. Islam dengan perjuangan Islam lain, itu dua benda yang berbeza. Jadi jangan pusing mengatakan saya menyebut mereka melawan Islam. Tidak. Boleh dengar elok-elok saya sebut menggunakan bahasa Melayu Kelantan yang boleh difahami ujarnya. Namun begitu, menurut Muhammad Syahbuddin, kenyataan tersebut boleh menjurus kepada perselisihan faham, yakni menuduh pengundi BNPH sebagai penentang sedangkan beliau sebagai seorang Islam yang lahir dan insya-Allah mati sebagai umat Islam tidak sesekali akan menentang Islam. Pada pandangan beliau, ucapan Menteri Besar yang bernada sinikal dan angkuh itu wajar dihindari pada masa akan datang. Ujarnya langkah itu bagi menyahut seruan Muhammad Nasruddin yang mengambil kisah Umar Al-Khattab supaya menegur jika beliau silap dalam mentadbir negeri. Saya kira tuduhan yang dilemparkan beliau pada saya dan Kota Lama adalah satu kesilapan besar yang wajar ditarik balik, tegas beliau. Jangankan permohonan maaf, malah dengan angkuh Nasruddin mengeluarkan kenyataan agar jangan koyak. Adakah itu kepimpinan yang ditunjukkan oleh Saidina Umar Al-Khattab? Dalam menjunjung demokrasi dan Islam sebagai agama persekutuan, Menteri Agama, para mufti serta alim ulama sewajarnya turut memberikan pandangan berkaitan kenyataan Menteri Besar Kelantan itu. Ternyata tutur katanya amat biadab dan jauh sekali dengan ajaran Islam.
Pernahkah Nasruddin terfikir bahawa penyokong BNPH terasa tercabar dengan kenyataan yang tidak bertata susila, terutama yang dikatakan oleh pemimpin tertinggi kerajaan negeri? Ia jelas tidak menghormati langsung bahawa dalam negara demokrasi, rakyat ada pilihan untuk memilih. Takkanlah hanya kerana rakyat tidak memilih parti dokongan kamu, maka kamu menuduh mereka sebagai menentang Islam. Islam itu hak milik parti kamu sahaja atau bagaimana? Sedikit pun pemimpin yang kononnya memperjuangkan Islam ini tidak menunjukkan rasa hormat dan beradab kepada para pengundi. Beginilah rupanya bila kera mendapat bunga dan bila Belanda mendapat tanah. Tak tumbuh tak melata, tak sungguh orang tak kata. Kerajaan perlu kukuh dan stabil bagi memastikan kepentingan dan kebajikan rakyat terus dijaga dengan sebaiknya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kestabilan politik yang stabil perlu disokong sepenuhnya oleh rakyat agar pelaburan dapat bertambah selain dasar kerajaan perlu jelas. Menurutnya mengambil contoh Pahang sejak zaman Allahyarham Tun Abdul Razak Hussein sehingga Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail, tiada kawasan tanah rancangan di negeri itu yang ditutup mahupun dikurangkan jumlahnya. Peranan kita iaitu masyarakat Felda adalah memastikan kerajaan kena stabil. Untuk apa? Untuk kita gunakan kuasa jaga kepentingan rakyat dan kebetulan Felda ini terbesar di Pahang. Dengan rekod yang ada ini, saya hendak jadikan Pahang contoh terbaik untuk kawasan Felda dengan bantuan kerajaan persekutuan seperti yang saya umumkan sebelum ini, katanya. Anwar yang juga ahli Parlimen Tambun menjelaskan inisiatif yang telah diambil dan dilaksanakan oleh kerajaan Pahang dalam membantu warga Felda amat membanggakan. Saya hendak berjaminan, percayalah, kita akan terus menjaga Felda. Hendak kritik boleh, hendak tegur boleh, tetapi jangan maki hamun dan cerca. Itu saya tidak boleh terima, katanya. Perdana Menteri turut menegaskan beliau tidak menggunakan kuasa sebagai Perdana Menteri untuk menjual negara atau semata-mata untuk memberi limpahan kekayaan untuk ahli keluarganya. Beliau turut menyangkal dakwaan bahawa pertemuan beliau bersama Perdana Menteri China ketika lawatannya ke negara itu mempunyai agenda yang tersembunyi. Perdana Menteri China minta pertemuan makan tengah hari khas dengan saya berdua dan bincang. Kita terus terang agar kawasan perairan kita terpelihara. Tapi ada yang kata Anwar dah jual negeri bagi ambalat. Sebab itu saya malas nak jawab semua isu. Saudara, saya masuk keluar penjara kena pukul setengah mati. Kemudian menjadi Perdana Menteri nak jual negeri ini ke? Nak perkayakan saya dan anak-anak? Tidak. Kita nak gunakan kuasa kita untuk ubah. Bukan semua orang ahli politik gelojoh makan. Bukan semua zalim, katanya. Bercakap di hadapan kira-kira 1,000 warga Felda Dewan Undangan Negeri Dun Pelangai, Anwar selepas 25 tahun beliau percaya masih ramai pihak tidak berpuas hati dan menafikan keupayaannya mentadbir negara untuk menjadi lebih baik, khususnya menangani isu salah guna kuasa dan rasuah. Justru beliau berikrar untuk menghentikan sikap pemimpin yang sering mengambil kesempatan untuk kepentingan diri mereka. InsyaAllah saya akan cuba sedaya upaya saya dan rakan-rakan jemaah menteri kerajaan negeri. Kita akan lakukan sebaiknya. Hentikan perangai orang-orang besar. Pemimpin-pemimpin yang ambil kesempatan kayakan diri mereka. Ambil balak, ambil tanah, ambil nadir bumi, ambil saham dan ambil kontrak. Saya nak hentikan itu supaya pemimpin baharu di Malaysia menjaga amanah dan bela nasib rakyat. Saya yakin kalau ada tekad, bagi masa kita akan ubah dan angkat semula Malaysia menjadi negara hebat di Asia Tenggara, katanya. Namun agak sayang apabila pemimpin pembangkang dilihat gagal menilai dengan waras prestasi baik yang ditonjolkan pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim dan hanya tahu menyalak dan mencari salah. Walaupun kerajaan perpaduan cuba melakukan yang terbaik dalam pentadbirannya, pembangkang terus cuba memperdaya rakyat dengan tomahan serta persepsi buruk yang disebarkan. Kerja keras Perdana Menteri dan para menteri kabinet jelas membawa imej yang sangat baik di mata dunia, namun ianya gagal dinilai dengan pemikiran yang waras oleh Perikatan Nasional PN yang hanya tahu menyalahkan Perdana Menteri dalam semua hal. Sebaiknya PN menilai dan mengkritik kerajaan perpaduan ini dengan berpandukan fakta dan bentangkan idea terbaik mereka, bukan sembang kosong. Rakyat Malaysia yang rasional dapat menilai kualiti kepimpinan kerajaan perpaduan dengan melihat rekod kerja dan idea yang dikemukakan serta hasil yang diperolehi. Ia merupakan pendekatan terbaik agar tidak terpengaruh dengan sentimen yang dimainkan untuk menakut-nakutkan rakyat, khususnya orang Melayu. Kerajaan perpaduan komited menjaga kebajikan dan kemajuan rakyat, bukan cakap kosong yang diulang-ulang seperti dilakukan pembangkang.
Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan kerajaan akan berusaha sedaya upaya meringankan beban rakyat dalam isu kenaikan harga beras. Kata Anwar, beliau telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu bagi mendapatkan penyelesaian berhubung situasi beras negara. Saya beri jaminan kerajaan tidak berpeluk tubuh, sebaliknya akan bergerak dengan segenap akal bertiwikrama untuk meringankan beban rakyat yang terkesan dengan kenaikan harga beras global ini. Menurut Anwar, kerajaan perpaduan prihatin akan isu semasa, khususnya apabila rakyat ingin mendapatkan jaminan bekalan beras putih tempatan BPT dan harga beras putih import BPI. Ini termasuklah menerusi beberapa langkah intervensi yang diumumkan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bagi meredakan kebimbangan rakyat berhubung kenaikan harga beras putih import BPI dan peningkatan permintaan terhadap beras putih tempatan BPT di pasaran. Katanya, dalam kenyataan yang dipetik Malaysia kini. Namun jelasnya fenomena kenaikan harga beras ini bukan hanya berlaku di Malaysia, malah turut melibatkan negara serantau susulan tindakan 19 buah negara yang telah menghadkan ekspor beras untuk memberi keutamaan kepada rakyat sendiri. Saya amat peka dan mendengar segala keluh kesah yang dibangkitkan rakyat ekoran kenaikan harga BPI di pasaran ekoran kenaikan harga beras global, ujarnya. Sebagai langkah drastik membantu rakyat, kerajaan memutuskan untuk menyalurkan subsidi berjumlah hampir 400 juta ringgit bagi premis kerajaan seperti kem tentera, polis dan asrama sekolah menggunakan beras import sebagai langkah meningkatkan beras putih tempatan dalam pasaran. Anwar berkata langkah itu dapat meningkatkan bekalan beras tempatan kira-kira 5% jumlah yang digunakan oleh premis kerajaan berkenaan. Beras tempatan tak cukup disebabkan harga beras import naik. Ada hotel pun sudah pakai beras tempatan. 5% penggunaan ini oleh premis kerajaan, kita beri subsidi beli beras import supaya 5% boleh dipulangkan berada lebih di pasaran. Keputusan ini hari ini premis kerajaan beli harga beras import. Berapa subsidi? Hampir 400 juta ringgit kerana ia bukan percuma, katanya. Sementara itu, Anwar berkata kerajaan mengakui kekurangan beras dan kenaikan harga beras import yang antara lain disebabkan keputusan 19 negara menghalang atau menghadkan ekspor beras. Untuk lakukan beri subsidi beras import, politik mesti stabil, ekonomi kena baik dan pelaburan kena datang. Barulah ekonomi meningkat dan bila untung kita boleh agihkan kepada rakyat. Ini yang kita lakukan, katanya. Beliau berkata bagi mengatasi masalah kekurangan beras, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama juga diingatkan untuk betul-betul aktif menghantar beras ke kawasan yang terjejas bekalan. Apabila dengar ada tempat kurang beras, mereka kena hantar. Kalau perlu, Kementerian Keuangan akan tambah peruntukan untuk bawa beras ini. Kita bayar kepada Fama, katanya. Terdahulu, Muhammad dalam sidang media khas berkata, Perdana Menteri bersetuju 4 langkah intervensi tambahan dilaksanakan bagi menangani isu berkenaan bekalan beras dalam negara. Antara langkah itu adalah mengarahkan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama meningkatkan pengedaran beras putih tempatan ke kawasan luar bandar, termasuk di kedai-kedai runcit, dengan kerajaan akan menyalurkan kos pengangkutan kepada Fama. Muhammad berkata kerajaan bersetuju memberikan subsidi RM950 setiap tan metrik bagi beras putih import BPI bermula 5 Oktober di Sabah dan Sarawak. Katanya langkah itu membolehkan BPI diperoleh dengan harga runcit RM31 bagi setiap 10 kg. Malah perbincangan antara kerajaan dengan kerajaan India melibatkan Kementerian Pertanian dan Kebajikan Petani negara itu amat positif, di mana permintaan Malaysia akan dijawab pada minggu ini. Sebelum ini, Muhammad Sabu berkata telah mengadakan pertemuan dengan wakil kerajaan India bagi membincangkan mengenai sekatan ekspor bekalan beras putih dari negara berkenaan dengan harga berpatutan secara kerajaan dengan kerajaan. Demikianlah sayangnya kerajaan kepada rakyatnya. Sepayah mana sekalipun, serumit mana sekalipun, mereka sedang berusaha untuk merubah situasi yang sedang melanda. Setiap keluh kesah diteliti dan dipertimbang. Jangan hanya tahu melalak dan menggunakan isu negara serantau demi meraih laba politik dan meremehkan usaha kerajaan sebagaimana yang dilakukan pembangkang, sedangkan mereka tidur nyenyak tanpa berbuat apa-apa. Semoga usaha kerajaan perpaduan madani akan membuahkan hasil dan diberkati Allah.
Minggu lalu, Kerajaan Perpaduan Madani mengumumkan akan meminda Akta Tabung Haji TH bagi menambah baik pengurusan dan kecekapan lembaga TH. Demikian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata rang undang-undang RUU pindaan akta berkenaan akan dibentang di Parlimen selewat-lewatnya pada sesi Parlimen awal tahun depan. Kerajaan akan meminta Akta TH bagi memenuhi maksud maqasid bukan sahaja pengurusan tetapi juga kecekapannya untuk berfungsi memberi penghayatan kepada ibadah umat Islam. Kita akan cuba, kalau tak sempat sesi Parlimen November ini, saya cuba awal tahun depan akan dibentangkan, katanya, pada majlis sambutan ulang tahun ke-60 Lembaga Tabung Haji. Pada Januari 2021, bekas Menteri Agama Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri menyatakan satu usaha sedang dijalankan kerajaan ketika itu serta Kementerian Keuangan MOF untuk menyemak semula ketetapan jaminan kerajaan, termasuklah kemungkinan pindaan ke atas Akta 535. Ketetapan jaminan kerajaan itu sekaligus menyentuh Seksyen 24 Akta 535 yang antara lain menjelaskan bahawa setiap sen wang yang didepositkan oleh para pendeposit ke dalam TH adalah dijamin sepenuhnya oleh kerajaan. Dalam masa yang sama, kerajaan akan menyerahkan semula aset Lembaga Tabung Haji yang diletakkan di bawah syarikat bertujuan khas atau SPV Kementerian Keuangan MOF kepada TH. Menurut Anwar, keputusan itu dibuat selepas MOF berpuas hati dengan isu pengurusan dan tata kelola yang berbangkit sebelum ini. Selain prestasi keuangan TH yang terus memulih, khususnya selepas bergelut isu kepincangan sebelum ini. Beliau berkata penyerahan semula aset TH itu juga membuktikan dakwaan pihak tertentu kononnya aset TH yang diletakkan di bawah SPV sudah diserahkan kepada pemilikan bukan Islam adalah tidak benar sama sekali. Selepas meneliti, saya sudah memberitahu dari awal sejak ambil jawatan ini, sebaik TH diurus dengan baik dan meyakinkan, maka MOF akan memulakan perbincangan menyerahkan semula aset yang kini diamanahkan kepada SPV kepada TH. Ini juga untuk mematikan fitnah kepada Menteri Keuangan ketika itu, kononnya sudah memindahkan aset ini kepada bukan Islam, katanya. Sementara itu, ketika diajukan isu sama, Anwar menjelaskan perbincangan antara pihak terkait termasuk TH dan MOF akan dijalankan bagi menyelesaikan segala urusan pemindahan semula aset berkenaan. Semua aset di bawah SPV akan diserah kepada TH. Kita sudah mula dan arah berbincang. Mungkin diambil secara berperingkat untuk memastikan pemulangannya itu baik. Tetapi ia sendirinya menjawab segala tomahan dan fitnah sebelum ini bertahun-tahun dan berbakul-bakul fitnah mengatakan ia dijual. Ia tidak dijual, masih kekal dan sebagai satu amanah. Sekarang MOF sedang berunding daripada segi kos dan tanggungan semuanya, ujar Anwar. Untuk rekod, pada tahun 2018, TH memindahkan aset yang tidak menguntungkan yang bernilai kira-kira 19.9 bilion ringgit kepada urus harta jamaah sedia berhad atau urus harta jamaah SPV yang dimiliki Kementerian Keuangan bagi memantapkan kedudukan keuangannya. Aset yang dipindahkan itu terdiri daripada gabungan pegangan ekuiti, hartanah dan aset peladangan yang tidak tersenarai. Aset hartanah yang dipindahkan ke urus harta jamaah termasuk 0.63 hektar tanah di Tun Razak Exchange atau TRX. Sebagai pertukaran kepada aset itu, urus harta jamaah menerbitkan 10 bilion ringgit sukuk 7 tahun dan saham boleh ditebus, boleh ditukar saham atau RCPSI berjumlah 9.90 bilion ringgit. Terbitan sukuk oleh urus harta jamaah itu telah memberikan TH pulangan sebanyak 4.0% atau lebih kurang 8 juta ringgit setahun. TH mempunyai hak penolakan pertama untuk mendapatkan semula aset daripada urus harta jamaah sekiranya aset-aset berkenaan memenuhi strategi perniagaan TH dan nilai tambah yang akan memberi manfaat kepada pendeposit. Sebelum perstrukturan semula, liability TH melebihi aset sebanyak 10 bilion ringgit yang menghalang TH membayar hibah kepada pendepositnya. Akta Tabung Haji 1965 mensyaratkan hibah atau dividen tidak boleh dibayar jika tanggungan, hutang atau liability TH melebihi aset sedia ada. Jom channel ingin berkongsi beberapa fakta tentang SPV. Pertama, syarikat tujuan khas SPV ditubuhkan untuk menjalankan projek tertentu, biasanya berkenaan dengan pelaburan dan dalam tempoh yang ditetapkan. Kedua, SPV biasanya dikawal ketat dan hanya dibenarkan untuk membiayai, membeli dan menjual aset. Jika ia bankrupt, ia tidak akan menjejaskan syarikat induk. Ketiga, lesen yang dikeluarkan di Malaysia untuk SPV adalah sah untuk tempoh yang boleh berubah di antara 12 tahun dan 99 tahun bergantung kepada keperluan
keperluan projek yang dilakukan. Manakala yang terakhir, yang keempat, SPV akan diserap kepada pemilikan kerajaan Malaysia pada pengakhiran projek itu. Yang pasti, TH akan membentuk jawatan kuasa khas bagi menyelaras perbincangan proses penyerahan semula aset institusi itu yang sebelum ini diletakkan di bawah syarikat bertujuan khas SPV Kementerian Keuangan. Persoalannya di sini, tidakkah para pemfitnah merasa malu dengan Datuk Seri Mujahid Yusof Rawa atas semua fitnah yang dilemparkan terhadap beliau selama ini? Tidakkah mereka merasa bersalah terhadap tabung haji kerana memperbodohkan umat Islam dengan pelbagai tuduhan dan tomahan? Malah paling memalukan, yang sudah kalah sama fitnah masih juga tidak serik menyambung agenda benih kebencian tanpa ingat tentang azab yang menanti di akhirat kelak atau malu untuk insaf. Kan dah kena saman lagi? Tidak mengapa, Walaun akan tadah temilu untuk membela si penyebar fitnah kerana ulama kaki fitnah itu adalah pemegang kunci syurga menurut Walaun. Seeloknya cabut kopiah dan serban kalian. Ia memalukan agama. Berhentilah menunggang agama. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Seluruh rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zafaz Yusof. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi.